Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Teacher Teach. Dalam video kali ini, saya akan beri sedikit pengenalan tentang pembelajaran di STPM dan juga sedikit tips yang anda boleh gunakan untuk belajar di peringkat STPM. Untuk yang sedia maklum, selepas kita dapat keputusan STPM, mesti ada antara kita yang tertanya-tanya, ke mana kita nak sambung belajar? Ada macam-macam tawaran yang akan ditawarkan kepada kita. Ada antara anda yang akan ke asasi di universiti-universiti tempatan, ada juga yang pergi membuat CJ kemahiran di kolej-kolej kemahiran yang disediakan, dan ada juga antara anda yang akan menyambung pengajian di peringkat tingkatan 6 dan mengambil peperiksaan STPM. Jadi STPM ni adalah salah satu jalan yang mana anda boleh pilih untuk ke universiti dan menyambung pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi masa pengajian anda untuk STPM ini adalah selama 3 semester. Jadi anda akan lalui semester 1, semester 2 dan semester 3. Sejak daripada tahun 2013 lagi, STPM telah berubah konsep daripada STPM lama kepada STPM modular yang baru, iaitu pembelajaran akan berdasarkan mengikut semester masing-masing, iaitu semester 1, 2 dan 3. Kalau dulu kita ada tingkatan 6 rendah, kita ada tingkatan 6 atas. Tapi sekarang kita ada tingkatan 6 semester 1, tingkatan 6 semester 2 dan tingkatan 6 semester 3. Ada dua aliran yang akan ditawarkan di peringkat STPM ini, iaitu aliran kemanusiaan dan juga aliran sains. Untuk subjek-subjek di aliran kemanusiaan ni ada banyak subjek yang kita boleh pilih. Termasuklah bahasa Melayu, pendidikan seni visual, geografi, pengajian perniagaan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi bagi aliran sains pula, anda boleh membuat pilihan sama ada subjek biologi ataupun fizik. Dalam video ini saya akan tunjukkan anda beberapa tips untuk anda belajar secara lebih efisien. Mungkin ada yang telah mengikuti tips-tips ini dan mungkin ada yang masih lagi tidak tahu. Jadi, di sini saya akan sediakan beberapa tips untuk anda belajar dengan lebih efisien. Tips yang pertama adalah anda perlu baca nota atau buku rujukan sebelum mengikuti setiap kelas anda. Tujuan untuk kita membaca nota atau buku rujukan dahulu sebelum memasuki kelas adalah untuk membiasakan kita dengan beberapa perkataan atau science terms yang akan digunakan di dalam kelas tersebut. Jadi mungkin ia adalah sesuatu yang baru untuk anda, jadi anda boleh tengok dahulu dalam buku rujukan atau anda boleh tengok dulu dalam nota yang diberikan sebelum anda masuk ke kelas nanti. Jadi sekiranya anda telah buat pembacaan dahulu sebelum memasuki kelas tersebut, jadi di dalam kelas itu anda akan lebih kepada memfokuskan pemahaman anda sendiri. Tips yang kedua adalah buat nota sendiri, sama ada semasa kelas atau selepas kelas. Kenapa kita kena buat nota sendiri sedangkan nota telah diberikan oleh guru? Tujuan kita membuat nota kita sendiri adalah untuk ulang kaji kita sendiri, iaitu selepas kita habis kelas nanti, kita boleh buat rujukan ataupun kita boleh buat ulang kaji dengan menggunakan nota kita berpandukan buku rujukan kita ataupun nota-nota daripada pensyarah ataupun guru. Kebanyakan daripada buku rujukan atau nota daripada guru atau pensyarah ini adalah bersifat formal, iaitu pembelajaran menggunakan rujukan-rujukan dari seluruh dunia. Jadi, sekiranya anda nak belajar dengan lebih efektif, apa kata kalau anda buat nota sendiri? Or even better, you come up with your own mind maps or a flow chart. It's good. Sekiranya kamu ada flow chart ataupun mind map kamu sendiri, dengan itu kamu tahu flow pembelajaran kamu bagi setiap topik ataupun bagi setiap subtopik yang diajarkan oleh pensyarah ataupun guru. Tips yang ketiga adalah buat pembacaan semula atau ulang kaji menggunakan nota anda sendiri. Di situ anda boleh nilai sendiri sama ada anda memahami isi kandungan daripada buku rujukan ataupun pengajaran guru atau pensyarah tersebut. Tips yang keempat adalah belajar melalui soalan. Macam mana kita nak belajar daripada soalan? Anda boleh baca soalan dan juga baca jawapan dalam masa yang sama.
Ini akan membuatkan anda lebih faham tentang teknik bertanya oleh soalan tersebut. Jadi jika anda tahu teknik bertanya oleh soalan, kamu akan tahu teknik untuk menjawab soalan-soalan tertentu. Daripada soalan juga, anda juga boleh belajar tentang aplikasi-aplikasi yang baru mengenai teori-teori yang diajarkan di dalam kelas yang formal. Anda juga boleh mengaplikasikan hampir ke semua teori yang kamu belajar selama satu semester untuk soalan tersebut. Soalan tidaklah spesifik. Jadi, kebanyakan soalan akan lebih berfokus kepada aplikasi terhadap teori dan juga pemahaman yang kamu belajar di dalam kelas. Tips yang kelima adalah buat jadual belajar sendiri. Setiap daripada anda, saya sarankan untuk ada jadual belajar sendiri. Apa tujuan ada jadual belajar? Jadual belajar sebenarnya mendisiplinkan kita untuk belajar pada masa-masa yang tertentu. Jadi dengan adanya jadual belajar, kita tahu bila kita nak mula belajar dan bila kita akan habis belajar. Kita tak perlu sebenarnya untuk belajar 24 jam satu hari. Dengan adanya jadual belajar ini, anda tahu bila untuk anda buat ulang kaji terhadap subjek-subjek yang tertentu, mengikut masa-masa yang tertentu. Tips yang keenam, take time for yourself. Ambil masa untuk diri anda sendiri. Take time for yourself ini lebih kepada untuk menjaga keseimbangan emosi sewaktu kita menjalani proses pembelajaran di rumah. Ambil masa sikit untuk kamu bersosial di dalam rumah. Bertanyakan khabar terhadap ahli keluarga, berbual, menghabiskan masa bersama, membantu ibu dan ayah dengan kerja-kerja di rumah. Itu juga adalah satu latihan yang elok untuk minda kita dan menyebabkan kita boleh belajar dengan lebih tekun dan lebih fokus. Sebelum saya akhiri video untuk kali ini, saya ingin mengingatkan semua untuk jaga diri, jaga SOP dan jaga kesihatan anda dan keluarga anda. Semoga kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. See you again.